Assalamualaikum dan salam sejahtera. Cerita ni berlaku masa aku study dekat college dulu. Dan benda ni berlaku masa saya duduk dekat asrama. Dekat college mana, tak perlulah saya ceritakan. Semuanya bermula macam ni. Dekat college dulu, setiap bilik tak ada bilik air, dan satu bilik dikongsi dengan 4 orang. So dalam bilik saya tu ada 4 orang. Kalau kami nak pergi ke bilik air, kami kena keluar daripada bilik dan pergi ke hujung sekali. Untuk pengetahuan korang, bilik kami berada di tengah-tengah, di mana tengah-tengah tu ada laluan untuk keluar dan ada tangga terus ke pintu keluar. Maksud saya pintu keluar asrama lah. Kalau kami nak pergi ke bilik air, kami kena pergi ke hujung sekali. Bila bilik di tengah-tengah, kami ada 2 pilihan. Sama ada bilik air yang paling hujung di sebelah kanan dan bilik air yang paling hujung di sebelah kiri. Cerita dia macam ni. Masa tu saya dah tidur dan saya punya housemate semuanya dah tidur. Tiba-tiba pada tengah malam, dalam pukul 2, saya tersedar. Bila saya tersedar, saya tengok jam, sudah pukul 2 pagi. Dan masa tu saya rasa nak terkencing. Dalam hati saya, alamak, macam mana ni? Sekarang ni dah pukul 2 pagi. Kawan-kawan aku semua dah tidur. Kalau aku nak pergi tandas, siapa nak temankan aku? 2 orang ni tidur mati. Kalau aku kejut pun, takkan 2 orang nak bangun semata-mata nak temankan aku pergi bilik air. Saya berkata dalam hati. Lalu saya pun rasa lebih baik saya tahan daripada saya nak pergi seorang-seorang. Memang saya rasa malas, sebab bilik air tu agak jauh daripada bilik saya. Kalau bilik saya di sebelah kanan atau di sebelah kiri, ianya lebih dekat pergi ke bilik air. Tapi kedudukan bilik saya tu adalah di tengah-tengah, di mana laluan ke pintu masuk. Dan bilik saya tu adalah di bahagian hujung. Ada tangga naik ke atas berhadapan dengan pintu masuk. Tapi bilik saya di tangga di bahagian bawah. Dan penghujung bilik saya tu ada pagar dan sebelahnya adalah semak samun. Jadi bilik saya adalah agak jauh kedudukannya dan agak hujung. Bila saya fikirkan balik, lebih baik saya tidur, lebih baik sambung tidur daripada pergi ke bilik air. Tiba-tiba saya rasa tak boleh tahan ni. Aku kena juga pergi bilik air. Lalu saya membuat keputusan untuk saya terus pergi ke bilik air, tanpa saya fikirkan rasa takut dan
tanpa saya layan rasa malas. Saya buka pintu dan saya tutup balik pintu bilik saya. Seterusnya saya berjalan kaki menuju ke bilik air. Masa perjalanan saya menuju ke bilik air, saya rasa macam ada orang tak tidur lagi ni. Saya rasa ada bilik yang masih berjaga. Sebab student selalunya ada yang tidur lambat, ada yang buat assignment, ada yang tengah study. Tapi malangnya, saya lupa. Pada hari tu, banyak bilik yang dah kosong. Sebab time tu, kebanyakan student dah balik. Sebab ada yang habis exam awal. Sebab time tu, seingat saya adalah time exam. Bila dah habis exam, ada yang balik ke rumah, ada yang study week. Jadi masa tu saya tak terfikir pasal benda tu. Saya beranikan diri pergi ke bilik air. Sampai ke bilik air, saya kencing. Saya basuh semua dan saya nak keluar. Masa saya nak keluar tu, saya terdengar di bilik air sebelah ada bunyi air. Saya dengar betul-betul. Sebab saya takut kalau saya salah dengar. Dan saya fikir, oh mungkin ada orang dekat sebelah. Tapi bila saya keluar bilik air, tiba-tiba saya terfikir, tadi aku masuk bilik air, tak ada orang. Semua pintu terbuka. Lepas saya keluar bilik air, saya tengok bilik air sebelah saya tu ada satu bilik air yang pintunya tertutup. Dalam asrama ni, bilik air dia ada banyak pintu. Ada bilik air 1, bilik air 2, bilik air 3. Dan satu deret tu sebaris dengan bilik air saya. Sebelah bilik air saya tu ada pintu yang tertutup. Dan saya dengar bunyi air. Saya pun pelik. Tadi masa aku masuk, semua pintu terbuka, tak ada orang. Bila pula ada orang? Tak dengar pun bunyi orang jalan masuk bilik air ni. Tapi saya tidak endahkan. Saya fikir, tak apalah, baliklah bilik tidur. Masa saya melangkah keluar ke bilik air, tiba-tiba saya terdengar suara yang panggil, Afiq, tunggu aku. Saya dengar, ni macam suara Zamri. Zamri ni bukan kawan satu kelas saya, tapi dia selalu tegur saya bila nampak saya berjalan dekat asrama. Saya teruskan berjalan dan saya masuk bilik. Sebab masa tu saya dah ngantuk sangat. Saya tak pedulikan panggilan Zamri tu. Keesokan harinya, saya jumpa Zamri. Zamri tegur saya, Afiq, pergi kelas ke? Saya cakap, yelah, pergi kelas. Zamri, sorry tau semalam kau tegur aku tak pandang. Aku ngantuk sangat lah. Tiba-tiba Zamri tu bertanya kepada saya, masa bila? Semalam aku ada tegur kau ke? Saya cakap, semalam pukul 2 pagi aku ada pergi toilet. Aku dengar kau panggil aku dekat belakang. Tiba-tiba saya tengok reaction muka Zamri tu berubah. Zamri cakap, aku mana ada pergi tandas pukul 2 pagi semalam. Pukul 11 aku dah tidur lah. Saya terkejut.
Dan saya berfikir, siapa pula? Kalau bukan Zamri, siapa yang panggil? Saya cam suara tu memang suara dia. Dan masa tu saya cakap, oh tak apalah, aku salah orang kot, aku ingatkan kau. Lalu saya pun berfikir, kalau tu bukan Zamri, sebenarnya tu siapa? Korang boleh bayangkan tak? Korang dengar dengan jelas suara orang yang korang kenal, tapi orang yang korang kenal tu tak mengaku itu adalah suara dia. Kalau tu bukan dia, siapa? Dalam kolej ni, tak ramai orang yang kenal aku, tak ramai orang yang nak tegur aku. So aku boleh cam suara seorang-seorang, suara siapa yang panggil. Aku boleh cam siapa yang panggil. Korang rasa suara siapa?